Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Profesor Madya Dr. Azmiati Ahmad dan rakan-rakan pelajar sekalian. Saya Muhammad Nazri Ikram, nometrik BA 2110645. Hari ini saya ingin mengulas sebuah novel yang bertajuk Impian Jalanan. Novel ini merupakan hasil penulisan Dame Abdullah yang diterbitkan oleh syarikat Iman Publication Sdn Berhad pada bulan April tahun 2018. Pertama sekali saya ingin mengulas berkaitan dengan tema novel berkenaan. Novel Impian Jalanan ini merupakan sambungan dari penulisan Dame Abdullah terhadap dua novel terdahulu, yaitu Pelukis Jalanan dan Arsitek Jalanan. Novel Impian Jalanan ini bertemakan tentang kisah hidup seseorang, yaitu Iskandar, yang cekal mengatasi kelemahannya walaupun berhadapan dengan berbagai masalah, tetapi tidak berputus asa sehingga berjaya menjadi seorang yang terkemuka dalam dunia architecture. Dalam novel ini, Iskandar menjadi watak utama dan mempunyai banyak jenis perwatakan. Antaranya ialah dia merupakan anak bongsu dari dua orang kakaknya. Iskandar ini seorang yang lemah dan bermasalah ketika waktu kecilnya. Walau bagaimanapun, ia mempunyai bakat melukis yang sangat hebat. Iskandar ini boleh dikatakan sebagai seorang budak yang baik dari kecil hingga ke besarnya. Hal ini kerana Iskandar ini seorang yang penyabar dan gigih berusaha. Dalam masa yang sama, dia juga seorang budak yang baik dan tidak pendendam. Dari aspek sinopsis penceritaan novel Impian Jalanan, novel ini dimulakan dengan mengisahkan tentang watak Iskandar yang dilahirkan dalam keluarga yang sederhana. Iskandar merupakan anak bongsu dari dua orang adik-beradik yang sering mengimpikan untuk menjadi seorang yang bijak seperti kakaknya. Seawal usia 3 ke 4 tahun, kakaknya sudah mulai pandai mengeja dan seterusnya dapat membaca dengan lancar ketika berumur 4 tahun. Sayangnya, Iskandar tidak mengikuti jejak langkah kakaknya. Hal ini kerana Iskandar sering mengadu yang huruf tidak kelihatan jelas pada matanya. Selain itu, Iskandar juga sukar untuk mengenal huruf. Merumitkan lagi keadaannya, percakapan Iskandar juga tergagap-gagap. Sehubungan dengan itu, bagi menyelesaikan kekurangan yang dihadapinya, seawal 5 tahun Iskandar telah memakai cermin mata. Bercermin mata tergagap-gagap dan tidak pandai membaca menyebabkan Iskandar sering diejek rakan sekolahnya sehingga dirinya rasa rendah diri yang teramat sangat. Dalam kekurangan itu, Iskandar juga dikurniai dengan bakat melukis yang sangat hebat. Melukis ibarat satu terapi buat dirinya. Di saat dirinya sedih, kecewa, segala perasaan terbuku di hatinya diluahkan di atas kertas. Sejak dari kecil lagi, Iskandar telah belajar erti persahabatan, keikhlasan dan juga pengkhianatan. Terasa sakitnya hati apabila dirinya dikhianati oleh sahabat baiknya sendiri, yaitu Arif. Ketika mereka sama-sama menyertai pertandingan melukis poster anti dada, pengkhianatan tersebut berlaku menyebabkan Iskandar mendapat tempat kedua di dalam pertandingan dan Arif pula mendapat tempat pertama. Kemenangan Arif menyebabkan dia dapat mewakili sekolah untuk pertandingan di peringkat daerah. Kekalahan Iskandar di tangan Arif betul-betul menyakitkan, apatah lagi tatkala melihat poster yang dihasilkan Arif benar-benar sama seperti kerja tangan Iskandar. Bezanya adalah hasil kerja Arif dihasilkan dalam skala yang lebih besar dari Iskandar. Tidak diduga yang kanak-kanak berumur 8 tahun sudah pandai menciplak hasil kerja orang lain. Impian Iskandar untuk mewakili sekolahnya bagi pertandingan melukis poster anti dada peringkat daerah akhirnya tercapai pada tahun seterusnya. 3 tahun berturut-turut Iskandar mewakili sekolah untuk pertandingan peringkat daerah. Namun 3 tahun juga dirinya mempamerkan sikap dan hasil lukisan yang berbeza ketika pertandingan itu. Perbezaan sikap dan hasil lukisan yang diantar ketika pertandingan selama 3 tahun berturut-turut benar-benar memeningkan kepala Teacher Jayanti yang merupakan guru pengiring bagi Iskandar. Iskandar yang kelihatan seperti seorang kanak-kanak yang lemah dan bermasalah, namun tiada siapa yang sedar bahwa Iskandar sebenarnya seorang yang bijaksana dan matang. Iskandar sentiasa sabar mengatur strategi untuk membolehkan dirinya memenangi pertandingan tersebut. Ketika semua orang hampir berputus asa dengan Iskandar, hanya Teacher Jayanti lah yang masih percaya kepadanya dan sentiasa menyokongnya. Kegigihan dan usaha Iskandar yang tidak ada putus asa akhirnya menyebabkannya berjaya melanjutkan pengajiannya ke peringkat luar negara dan berjaya menamatkannya. Penceritaan novel diteruskan dengan menceritakan tentang kisah Iskandar meneruskan karyanya di London.
Iskandar yang bekerja di London mempunyai seorang sahabat yang bernama Ahmad yang bekerja di Kuala Lumpur. Pada suatu masa, Ahmad datang bercuti ke London untuk menziarahi sahabat baiknya yaitu Iskandar. Pada hari terakhir percutian Ahmad di London, seperti yang dijanjikan, Iskandar akan menghantar sahabatnya ke airport untuk penerbangan ke Kuala Lumpur. Dan pada hari tersebut, Iskandar berpeluang membawa Ahmad menaiki keretanya yaitu kereta sport model Audi R8. Pada mulanya, Ahmad menyangka Iskandar sanggup berhabisan duit untuk menyewa kereta sport tersebut demi mengantarnya pulang ke airport. Namun setelah melihat hasil karya Iskandar yang telah dikomersilkan, barulah Ahmad sadar betapa rakan baiknya itu sangat berjaya. Bakat dan minat melukis Iskandar benar-benar memberi peluang yang lumayan sehingga dia mampu memberi kereta mewah tersebut dalam usia yang muda. Penceritaan kisah dalam novel ini diakhiri dengan mengisahkan Iskandar yang mengambil keputusan untuk pulang ke Kuala Lumpur. Iskandar ingin bercuti panjang dari dunia arsitekturnya. Ia mengambil keputusan untuk bercuti untuk mencari dirinya kembali, untuk membayar hutang masa dan perhatian kepada ahli keluarganya. Setelah membaca novel ini, tentunya saya mendapat beberapa pengajaran. Antaranya, kita haruslah gigih berusaha tanpa berputus asa dalam mencapai apa-apa jua impian. Contohnya, gigih berusaha sehingga berjaya menjadi seorang yang terkemuka dalam dunia arsitektur. Selain itu, kita haruslah percaya setiap orang akan mempunyai kelemahan dan juga kelebihan masing-masing. Oleh itu, kita tidak boleh merendahkan orang lain. Seterusnya, pada peringkat akhir ulasan saya ini, saya ingin memberi pendapat berkaitan dengan novel Impian Jalanan ini. Pada pandangan saya, penulisan novel ini sangat berkualiti dari segi jalan cerita serta kandungan tersurat dan tersiratnya. Penulis novel telah mengupas jalan penceritaannya dengan penuh kesinambungan. Oleh itu, saya sememangnya berpendapat bahwa penulisan novel ini merupakan satu anugerah kepada saya karena saya telah mendapat teladan dan motivasi baru untuk mengejar impian tanpa kenal erti putus asa. Sekian dan terima kasih.